Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bincang sama-sama tentang di dalam kelas sirah dan syama'il ini tentang Ghazwah Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra. Kita belum lagi habiskan. Semalam kita menceritakan tentang siapakah antara sahabat yang pertama meninggal di Perang Badar. Dan kita telah cerita bagaimana Sayyidina Umair bin Al-Humam menjadi syahid. Lepas tu Sayyidina Mihja' radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Harithah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berhenti pada ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam semua istighatsah kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi bantuan kepada mereka. Tetapi kemudian selepas mereka memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mustajab dan kabulkan doa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala terus menghantarkan bantuan untuk ahli Badar, untuk sahabat Nabi SAW yang perang bersama Rasulullah di Perang Badar. Bantuan Allah kepada mereka 1000 malaikat. Amaddallahu nabiyahu yawma Badr. Sayyidina Ibn Abbas berkata, Allah telah membantu nabinya, Nabi Muhammad, di hari Badar dengan 1000 malaikat. Fakana Jibril fi 500. Jibril membawa menjadi ketua untuk 500 malaikat dan Mikail ketua untuk 500 malaikat yang lain. Fa'amaddahu Allah Ta'ala bil malaikati 1000 ma'a Jibril wa 1000 ma'a Mikail. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan yang 500 yang bersama Jibril jadi 1000. Yang 500 bersama Mikail jadi 1000, jadi 2000 semuanya. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan bantuan untuk Nabi SAW dan ahli Badar 1000 malaikat bersama Israfil alaihi salam. Jadi jumlahnya 3000 malaikat. 3000 malaikat yang turun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permulaan. Selepas Allah Subhanahu wa taala membantu Rasulullah dengan sahabat dengan 3000 malaikat, lepas tu Allah Subhanahu wa taala tambah lagi bantuannya kepada Rasulullah dengan menghantarkan 2000 lagi, yang mana jumlah malaikat semua yang
turun daripada langit untuk berang bersama Rasulullah dan sahabat di perang Badar, jumlah mereka semua 5,000 malaikat. Qala Allah Ta'ala, bala in tasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim, Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan bantuan lagi. Allah dah hantarkan 3,000 malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, Allah yumdidukum, Allah akan memberi madad kepada kamu, iaitu bantuan, bi 5,000 minal malaikah, dengan 5,000 malaikat. Ini jumlah semuanya jadi 5,000. Musawwimin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama kata tidak pernah malaikat berang, tidak pernah malaikat berang kecuali di perang Badar. Di perang Badar malaikat berang, yakni malaikat bunuh bahagian orang kafir. Yani mereka berang sekali dengan sahabat. Tetapi di dalam perang-perang yang lain, dalam ghazwah-ghazwah yang lain, malaikat turun daripada langit tetapi untuk baca doa sahaja untuk Rasulullah dan sahabat, atau untuk meramaikan mereka sahaja, supaya orang kafir pandang kepada sahabat nampak mereka ramai, itu sahaja. Tetapi malaikat tidak masuk campur tentang urusan perang. Yani tidak membunuh siapa-siapa daripada orang kafir, kecuali di perang Badar. Kalau di perang Badar, malaikat bukan turun hanya untuk doa, untuk meramaikan jumlah sahabat. Bahkan malaikat turun di perang Badar sekali membunuh bahagian orang kafir, membunuh ramai dan memenangkan orang Islam. Sebab itu perang Badar itu dia adalah perang yang paling mulia dan banyak istimewa. Aywa. An Hakim bin Hizam, Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dia sahabat tapi di hari Badar dia belum lagi masuk Islam. Dia kata di hari Badar waqa'a namlun minas sama' qad sadda al-ufuq. Ada ulat-ulat daripada langit sampai kita dah tak nampak langit. Terlalu banyak ulat-ulat daripada langit. Fa idzal wadi yasilu namla, maka nampaknya macam banjir turun kepada kita. Fa waqa'a fi nafsi, maka dia kafir waktu tu belum lagi masuk Islam. Dia kata di waktu itu aku dapat rasa dalam hatiku, aku dapat rasa perkara itu adalah malaikat. Dia orang kafir tapi dia dah rasa dah. Dia kata aku dah rasa di waktu tu itu adalah malaikat dan Allah hantarkan malaikat itu untuk membantu Muhammad ini. Yani perkara tu juga antara menjadi asbab Hakim bin Hizam nanti akan masuk Islam. Wa Jubair bin Mut'im, seorang lain juga namanya Jubair bin Mut'im, dia kata sebelum orang Quraisy kalah waktu perang Badar, sebelum mereka kalah, dan ketika dua-dua tentera setiap satu dibunuh yang lain di dalam perang lah mereka, aku melihat mithlul bijadil aswad mabsus, yakni macam ulat-ulat, atau bijad kisah mukhattat min aksiyatillah, yakni dia kata macam kain-kain yang hitam, dia terbang dan mempenuhkan langit. Dan di waktu itu aku langsung tidak merasa syak bahawasanya yang kain-kain itu tiba-tiba terbang dekat langit itu pasti itu malaikat lah yang Muhammad selalu cerita tentangnya. Itu adalah malaikat. Falam yakun illa hazimatul qaum. Maka setelah itu terus orang kafir iaitu tentera Quraisy kalah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang menang di perang Badar. Wa innama kanatil malaika syuraka
في بعض الفعل يكون الفعل منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Kenapa Allah SWT perlu hantar 1,000, lepas tu jadi 2,000, lepas tu jadi 3,000, kemudian jadi 5,000 malaikat? Padahal ulama kata padahal Jibril qadir ala an yadfa' al-kuffar bi rishatin min jinah. Jibril alaihi salam dimampu menghabuskan manusia itu semua, orang kafir, dengan satu bulu daripada sayapnya. Satu bahagian yang kecil daripada bahagian dari sayapnya dia boleh hapuskan tentera kafir semua tu dengan sekejap sahaja. Dengan satu saat. Jadi kenapa Jibril ada, Mikail ada, Israfil ada, 5,000 malaikat. Satu malaikat boleh hancurkan dunia. Satu malaikat saja. Khususnya Jibril. Jibril alaihi salam. Sebab Jibril alaihi salam dialah yang menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ketika kaum Nabi Lut diberi hukum oleh Allah turun azab, kampung mereka dicaput daripada bumi, kemudian diangkat sehingga dekat daripada awan. Dekat dari awan. Kemudian dikembalikan kepada bumi. Siapa yang angkat itu semua? Angkat kampung dengan bukitnya, dengan tanahnya sampai bawah. Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Juga Jibril alaihi salam yang menghabuskan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud dan manusia yang dahulu yang turun azab kepada mereka. Jadi Jibril alaihi salam sahaja dia boleh sebenarnya hapuskan orang kafir dan Makkah semua. Bahkan negara Arab semua dengan sekejap saja. Tapi hikmahnya malaikat menjadi 5,000 malaikat supaya tidak dikata malaikat sahaja yang bunuh orang kafir. Supaya berang itu dinisbahkan kepada Rasulullah dan sahabat. Supaya berang itu dinisbahkan kepada Rasulullah dan sahabat. Dan kenapa perlu dinisbahkan kepada Rasulullah dan sahabat? Supaya orang kafir rasa hebat dan rasa takut daripada Rasulullah dan sahabat. Kalau orang kafir hanya bersangka itu malaikat yang bunuh kita, mereka langsung tidak merasa takut lagi daripada Rasulullah dan sahabat. Mereka akan pandang rendah lagi macam dahulu. Tetapi perang Badar ini banyak mengajar kepada orang kafir di waktu itu. Ramai selepas perang Badar jadi, lepas Rasulullah menang di perang Badar, lepas tu orang Quraisy fikir 100 kali kalau mereka nak lawan Rasulullah. Kalau mereka nak berang kepada Rasulullah lagi, mereka fikir banyak-banyak. Mereka dah risau dan mereka tahu Rasulullah dan sahabat bukan orang yang lemah, bukan orang yang senang dibunuh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar Rasulullah untuk menjadi orang yang kuat, yang berjuang, yang mentahankan diri dan mentahankan agamanya dan mentahankan negara dia. Itu sebahagian daripada ajaran Islam. Itu sebahagian daripada ajaran Islam. Bukanlah agama Islam membuat kita lemah, membuat kita ikut je, membuat kita bodoh. Tidak. Agama Islam sukalah kalau kita jadi kuat, berjuang, ada pendapat kita sendiri dan kita ada kemuliaan kita sendiri di tengah masyarakat manusia-manusia yang lain. لولا أن الله تعالى حال بيننا وبين الملائكة التي نزلت يوم بدر لمات أهل الأرض خوفا من شدة لا إله إلا الله. Asyaitanur rajim, syaitan, iblis, ada di waktu perang Badar. Ada di waktu perang Badar. Tapi Nabi SAW bersabda, "Ma ru'ya syaitanu ahqar, wala adhar, wala asghar min yaumi Arafah illa ma ru'ya yauma Badr." Kita semua tahu, di hari Arafah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa semua orang yang ada atas bukit Arafah, tak kisah berapa besar dan berapa banyak dosanya, sehingga ulama berkata, siapa-siapa yang bersangka Allah tak akan ampunkan dosanya di hari Arafah, di atas bukit Arafah,
maka dia telah melakukan dosa besar. Maka kerana Allah mengampunkan dosa orang di hari Arafah dengan banyak, Iblis menjadi sangat dihina, jadi kecil, jadi sedih, dan dia ambil tanah pasir, dia balingkannya atas kepalanya daripada merasa panas dan geram. Yani sebab apa? Kerjanya sepanjang tahun biar orang buat dosa, dihapuskan dengan satu hari ketika mereka berdiri atas bukit Arafah. Jadi Nabi SAW dia kata, tidak pernah kami melihat Iblis sangat dihina, sangat ditolak, sangat dikecilkan dan direndahkan, kecuali lebih daripada hari Arafah, lebih teruk daripada keadaannya di hari Arafah, kecuali yang keadaannya di hari Perang Badar. Yakni hatta keadaannya yang sangat teruk, yang sangat dihina di hari Arafah, hari Badar lagi dahsyat. Di hari Perang Badar, syaitan menjadi sangat geram, panas dan sangat dihina dan sangat direndahkan. Kerana apa? Kerana dia nampak Jibril, Mikail, Israfil, nampak malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah SAW bersabda, jika tidak kita berada di Perang Badar, kalau orang kafir ni berang hanya dengan dengan malaikat sahaja, maka ahli bumi semua, orang manusia semua yang atas muka bumi ni, mereka akan mati. Lamata ahlul ard. Mereka akan mati kerana kuatnya menjerit dan suara para malaikat waktu Perang Badar. Suara mereka boleh mencabut nyawa orang. Sehingga hatta orang yang di negara lain akan dicabut nyawa mereka jika mereka dapat mendengar suara para malaikat di waktu Perang Badar. Jadi Iblis, syaitan ar-rajim, na'udzubillah min dhalik, na'udzubillah minhu, dia lari dan menjadi sangat kecil, menjadi sangat dihina dan ditolak oleh malaikat dan khususnya oleh Jibril alaihissalam. Dan begitu juga ulama kata, setiap satu musim yang baik macam Ramadan, Lailatul Qadar, dan hari-hari yang mulia, malam Jumaat, malam-malam yang baik, yang mulia, di hari itu, di malam itu, biasanya syaitan akan jadi sangat sedih dan sangat dihinakan. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari yang mulia, di malam-malam yang mulia, banyak memberi keampunan, banyak memberi yang besar kepada umat Nabi SAW, dan itulah yang menyakitkan hati syaitan. Baik. Syaitanur rajim, Iblis, waktu Perang Badar, dia datang menggambarkan dirinya dengan gambaran seorang kafir yang bernama Suraqah. Suraqah ni nanti dia akan masuk Islam. Suraqah ni dia akan masuk Islam nanti. Dia jadi sahabat Nabi SAW. Cuma sebelum masuk Islam, syaitan selalu kalau datang kepada orang kafir, dia akan membentukkan dirinya memakai gambaran atau badan berbentuk dengan badan Suraqah radhiyallahu anhu. Didatang sekali dengan beberapa jin dan syaitan dan musyrikin kafir. Jin yang kafir. Dia datang sekali dengan mereka. Juga dia ada banderanya, Iblis. Kemudian dia dari belakang menyatakan kepada orang kafir, La ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarun lakum. Dia menjerit, menggerakkan semangat orang kafir supaya mereka pergi berang kepada Rasulullah dan sahabat. Iblis, syaitan. Sanggup dia menggambarkan dirinya dengan badan manusia, dengan jin-jin yang lain, yang kafir, jin yang kafir, bukan muslim. Dia kata kepada orang kafir, orang musyrikin, La ghaliba lakumul yawm minan nas. Tidak ada siapa-siapa boleh menang atas kamu. Dan aku jamin kamu akan menang. Aku jamin tak ada siapa-siapa datang dari belakang. Kau pergilah kepada Muhammad dan sahabatnya, bunuh mereka. Falamma ra'a Jibril wal malaika. Kemudian, dan orang kafir, Abu Jahal sendiri dia dengar. Abu Jahal sendiri dengar Suraqah itu. Walhal itu bukan Suraqah, itu Iblis. Abu Jahal puas hati.
digembira, seronok, bagus wahai Suraqah, bagus. Gerakkan semangat orang. Tapi tiba-tiba iblis itu yang memperbontok badannya dengan Suraqah tiba-tiba melihat kepada Jibril alaihissalam. Sebab syaitan menampak, matanya nampak malaikat. Dia nampak Jibril alaihissalam, dia nampak malaikat turun daripada langit. Dia lari. Iblis itu dia lari. Waktu itu dia sedang memegang tangan adik-beradik Abu Jahal. Dia sedang memegang tangan adik-beradik Abu Jahal, Iblis. Lepas dia nampak Jibril dan Jibril kejar kepada Iblis, Iblis lepaskan tangan adik-beradik Abu Jahal itu dan dia lari. Lelaki itu, adik-beradik Abu Jahal, dia kata kepada Suraqah, Suraqah, kau tadi baru kata jaminlah, tak tahu apa, menggerakkan semangat kita lah, macam-macam. Kata, sekarang kau lari pula. Belum lagi jadi apa-apa. Orang kafir tak nampak malaikat, tapi iblis dah nampak dah. Dia kata kepada mereka, Inni bari'um minkum, aku terlepas tangan daripada kalian. Inni ara ma la taraun, sesungguhnya aku melihat perkara yang kau tidak melihatnya, iaitu Jibril dan malaikat. Iblis, Suraqah tu dia lari dengan kudanya. Orang kafir belik. Kenapa dia lari? Dia kata, aku melihat yang kau semua tak melihat. Mereka fikir, Abu Jahal dan yang lain, mereka fikir itu Suraqah betul-betul, iaitu sahabat. Tetapi itu bukan Suraqah. Itu iblis. Na'udzubillah. Itu iblis. Itu syaitan ar-rajim. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allahu syadidul iqab. Allah mempunyai hukuman yang berat. Dia takut daripada Jibril. Sebab itu, idza hadaratil malaikah farratis syayatin. Kalau malaikat datang, kalau malaikat hadir di mana-mana tempat, maka syaitan-syaitan semua akan lari. Semua akan lari. Seperti mana di perang Badar, syaitan datang. Lepas malaikat datang, Jibril turun, dia terus lari. Terus lari daripada perang Badar. La ilaha illallah. Lepas tu Abu Jahal dia bagi ucapan kepada orang Demam. Dia kata, engkau semua, jangan rasa kurang bersemangat sebab Suraqah ni lari. Kau tak bayar. Jangan peduli dengannya sebab dia lari daripada perang. Suraqah ni sebenarnya, dia Muhammad pernah janji dia akan bagi hadiah nanti. Jadi, sebab itu dia lari. Dia masih nak dapatkan hadiah tu daripada Muhammad. Abu Jahal bersangka itu Suraqah, tapi itu bukan Suraqah. Itu iblis, la'anahullah. Itu syaitan ar-rajim. Juga dia kata kepada mereka, Abu Jahal, jangan risau juga kerana Utbah, Syaibah, Al-Walid sudah dibunuh waktu Mubarazah, waktu mula perang Badar. Jangan risau. Mereka tergesa-gesa, mereka tak fikir bagus. Mereka, yakni Abu Jahal, walaupun dia dah nampak, banyak dah ada tanda mereka akan kalah. Tapi tetap juga tipu dirinya dan tipu rakyatnya. Dia masih tegas dan tegur siapa-siapa yang rasa malas di dalam untuk perang Badar. La ilaha illallah. Yang membuktikan Suraqah itu bukan Suraqah yang betul, itu iblis, itu syaitan ar-rajim, iaitu lepas habis perang Badar, orang kafir yang masih hidup pulang kepada Makkah. Lepas mereka sampai kepada Makkah, mereka tegur Suraqah. Mereka cakap kepada dia, engkau orang yang sangat takut. Kau khianat kita. Kau tipu kita. Di waktu berang, kau janji macam-macam. Lepas tu kamu lari dari tengah berang. Kau ni orang yang dihina. Mereka tegur, marah dia lah. Suraqah dia kata, Wallahi ma'alimtu bisyai min amrikum. Demi Allah,
Perang Badar jadi sampai habis, aku tidak tahu bila pula kamu berang dengan Muhammad. Dia tak tahu tentang Badar. Surakah yang sebenar, yang manusia, dia tak tahu. Kata demi Allah, aku tak tahu dan aku tak pernah keluar dengan kamu waktu perang Badar. Aku duduk di rumah aku saja. Bila pula aku pergi perang Badar, mereka cakap, kau jangan tipu. Kami nampak kamu di perang Badar dan kamu janji kita, lepas tu tiba-tiba kau lari. Buat khianat kepada kita. Dia cakap, wallahi, aku tak keluar perang Badar dan langsung tidak tahu tentang perang Badar. Mereka tidak percaya dia sehingga sebahagian daripada orang Quraisy masuk Islam, barulah mereka percaya yang Surakah tu yang ada waktu perang Badar bukan Surakah yang sebenar, bukan Surakah yang manusia. Tetapi Surakah tu dia syaitanur rajim, dia iblis, dia membentukkan dirinya dengan manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seperti mana, sebelum kita habiskan kuliah, seperti mana iblis dan sekali dengan rombongan dia, jin-jin dan syaitan-syaitan yang jin yang bukan Islam, yang kafir, seperti itu juga ada 70 jin daripada orang Islam. Daripada jin muslimin, mereka juga hadir di perang Badar. Mereka hadir sekali dengan Rasulullah dan sahabat di perang Badar, tetapi mereka tidak membunuh siapa-siapa. Kalau malaikat bunuh beberapa orang kafir. Tetapi jin hadir untuk menampakkan kehebatan para sahabat di waktu perang Badar. Jumlah mereka 70. Jadi perang Badar, manusia muslimin ada, malaikat ada, jin muslimin juga ada di perang Badar. Subhanallah. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan teruskan juga apa yang berlaku setelah itu di perang Badar. Banyak ajaib, banyak kisah-kisah yang menarik yang berlaku juga di perang Badar. Kita akan ceritakannya insyaAllah di kuliah yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil